Ini majlis pertama saya di mana ada aturan media rasmi. Selalu di Cotokun ni kalau pergi ke Nuri atau ada majlis, saya tak pernah duduk di media rasmi. Tapi saya minta maaf kerana ini dalam protokol diatur, jadi kita melanggar tak boleh Setiausaha Kerajaan Negeri berada. Ya betul, walaupun masa itu saya cuma dalam Perdana Menteri, pergi Kewangan, kalau pergi ke Kulim Juri, terutama Cotokun ini, saya belum pernah duduk di meja rasmi. Ya. Tapi untuk malam ini maafkan saya lah. Ya. Kalau saya pindah, saya pindah. Tapi saya nak beritahu kadang-kadang bila dengan jawatan itu ada juga peraturan, protokol, keselamatan yang kita harus hormat sebab masing-masing ada pembahagian tugasnya. Tapi saya terasa betul dan sedikit terganggu kerana ialah puluhan tahun dalam program saya sudah di kampung, kadang-kadang keluarga saudara, ibu bapa tahu itu yang saya lakukan. Ya. Ini tunjuk apa? Tunjukkan kita ini, apapun kedudukan kita mesti mengakar ke bumi. Apa maksud mengakar ke bumi? Kita tak boleh lupa. Mungkin di Putrajaya itu ada disediakan rumah rasmi ibarat mahligai. Tetapi jangan itu memukau kita, menyebabkan kita rasa kita ini memang insan yang terangkat. Oleh itu saya memilih dan mohon kerjasama Ketua Menteri dan SUK dan Ketua Stephen Sin yang menjadi ahli parlimen di sini, Hailun untuk menyatakan bahawa kami memilih untuk datang ke kampung, kalau boleh majlis yang sesederhana mungkin. Saudara, saya tekankan perkara ini kerana kita dah lihat dan saksikan kerajaan silih berganti, Perdana Menteri, Menteri-Menteri, parti-parti dengan berbagai pengalaman dan ideologi masing-masing. Ada yang Islam, ada yang Melayu, ada yang Cina, ada yang parti India, ada parti Dayak, semua ada pengalaman untuk memimpin negara ini. Tapi susah, walaupun ada kebaikan masing-masing yang sumbangan, ada kelemahan besar dalam negara kita. Negara kita ini sekarang terhimpit oleh isu rasuah yang sangat besar. Saya sebut dalam bahasa Inggeris itu, dia sistemik, mana dia termasuk dalam sistem. Dan merombaknya itu memerlukan kekuatan luar biasa dan doa dan munajat kepada Allah SWT. Ia tidak boleh dilakukan oleh seorang atau 10 orang atau jemaah menteri, tetapi seluruh kekuatan yang ada, termasuk pasukan keselamatan, badan penguasaan, penjawat awal, mesti ada semangat baru yang saya sebut mengangkat martabat insan mencapai apa disebut negara madani. Negara madani itu terasnya itu mesti nilai dan akhlak. Saya diajar di Cotokun. Betul, sudah jauh sebut saya dinaikkan di jabatan. Dan umur 5 tahun saya sudah pindah ke sini dan kita saja. Saya diajar dalam suasana yang sangat sederhana. Tidak ada profesor di Cotokun, tidak ada doktor, tidak ada seorang persiswaza. Semasa saya kecil dan belajar di sini. Tetapi ilmu yang disebut leluhur bangsa, apa dia akhlak, apa dia adab, apa dia akidah, apa dia jamaah, apa dia nilai, itu ditanam di sini tanpa pakar-pakar atau malah tak ada
tuan guru terkenal atau ustaz yang terkenal. Hanya imam kampung dan ustaz-ustaz kampung. Tidak diajar kita untuk mengambil sikap yang melampau, benci orang, hukum orang, tak ada. Yang dilatih ialah membetulkan akhlak dan adab, cara yang sederhana. Mereka tidak mampu kupas dengan canggih seperti mana yang kita mampu kupas sekarang, tapi mereka dapat tanam nilai yang tersemat dalam jiwa sanubari kita. Saya di banyak tempat saya ceritakan pengalaman tentang apa yang etika nilai dan akhlak dan hukum mencuri. Kita kan kampung, kalau kita tengok wayang film Hindustan, kami 5-10 orang geng-geng termasuk Osman Berai pada tadi, kami berjalan daripada Coksah atau KT balik ke sini. Kadang-kadang ada kesekal, kadang-kadang tidak. Dan kalau jumpa umpamanya kuih Hindu ada buah-buah, ada yang cuba nak curi 2-3 buah. Dan pengalaman sama bila kita selalu naik Bukit Bertajam. Dia ada ladang buah pala, nutmeg, Cina yang besar. Dan biasa lazimnya kita akan ambil buah, kita putih. Tetapi apa yang disebut oleh ustaz kita, dan apa yang disebut oleh nenek saya yang belajar dari ustaz itu, mencuri sama ada daripada orang Melayu atau orang Cina atau orang India, itu hukumnya haram dan mesti hantar balik sebelum kamu dihukum oleh Allah SWT. Dari pengalaman saya sekali, saya ngeman lead bawa-bawa naik bukit, dan sebalik itu masing-masing bawa lah sekai mampu 5, 6, 7 biji buah pala yang kita kutip dari dalam Cina itu. Bila saya pulang, nenek saya tanya dari mana, saya kata saya ambil. Dari mana? Dia pokok dalam Cina. Nenek saya kata, kamu minta kemenangan? Tak. Dia tahu? Tak. Nenek saya kata, itu hukumnya curi? Tak. Itu Cina pula. Nenek saya kata, tak boleh kamu solat, dan sekejap kena siap solat maghrib di masjid. Kadang-kadang saya masjid kecil, saya azan, naik atas azan. Kata, apa buat kerja macam tu, tapi curi juga. Jadi saya kata, tak boleh ambil. Lain kali tak ambil lah. Nenek saya kata, tak, pergi hantar sekarang dia balik. Itu dah maghrib, mana semua dah balik rumah. Saya nak panggil dia, tak boleh. Saya masa tu berapa umur? 7, 6. Memulangkan semula mencampak, pergi dekat takut. Tapi itulah latihan yang lebih besar yang membantu kita, bahawa sebagai menteri dan Perdana Menteri, curi hak orang sama ada Melayu atau Cina atau India atau Dayak itu tidak boleh sama sekali. Kita tahu itu pengajaran. Kita sekarang dengan pelbagai tazkirah, dengan pelbagai ilmu, yang curinya bukan buah pala 6 biji, tapi berbilion-bilion ringgit duit makan. Sudah nilai awal itu ditanam di sini. Dia beritahu pada Aziza daripada anak-anak saya, tidak perlu terlalu canggih, dia mesti dah boleh hati semua baik. Dan alhamdulillah kalau kita menguasai Al-Quran dan hadis dan ilmu, tetapi ukurannya kepada amalan kita. Jadi sebab itulah saya nak sebut agak sentimental sikit pada malam ini, kerana saya pulang ke Toronto pun saya kenalkan sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, ustaz saya, dan ramai kita tidak bersama kita. Saya di masjid, saya tengok anak-anak kecil, saya tanya dia, bapa dia siapa, tu nenek dia siapa. Baru saya tengok dia muka tu, baru saya kenal siapa. Jadi generasi berubah. Tapi apa pengajarannya? Negara kita malangnya dan telah mencatat satu tahap kejayaan yang baik, sekarang ini mau tercorot.
Dia bukan di mata rakyat, di mata dunia. Ditanya luar negara, negara ini dianggap a corrupt nation. Dan berbagai skandal. Beli kapal LCS, bayar 6 bilion ringgit, kapal tak ke mana. Beli helikopter terlambat bertahun-tahun. Jadi susah. Padahal ini isu pertahanan. Kita mau siagaan pertahanan kita. Saya panggil ketua-ketua polis baru-baru ini, belum mula ambil jawatan. Saya ingat, kita minta polis bekerja. Kita makan, dia tak makan. Kalau tadi hujan, saya berpayung, dia basah kuyup. Tetapi kita lihat umpamanya tempat tinggal dia, rumah-rumah dia, atau setengah-setengah pejabat, sangat baik. Wang tak cukup. Wang cukup, tapi tak pernah cukup sebab berlaku ketirisan. Lihat tentera, itu tunggak kita untuk keselamatan. Kita boleh duduk di sini dengan tenang kerana ada pasukan keselamatan, polis, tentera. Tetapi program latihan mereka ada senapan, tidak ada peluru, tak cukup peluru. So, sudah saya sebut, ada orang kata, Anwar, kamu selamat dalam negeri biar kita memakan. Betul. Tapi saya nak sebut ini tanggungjawab saya sekarang. Tidak popular, popular di kalangan rakyat, tapi masih dia dikecam oleh sesenap kawan-kawan saya dan pembangkang. Apa lagi yang nak suruh saya buat? Gaji saya tak ambil, kereta saya kata apa yang ada, order Mercedes 2 juta ringgit saya tolak. Betul-betul dalam syarat pertama turun gaji 20%. Saya tak bagi beli kereta baru, saya tak bagi guna wang 1 sen ubah sesuai pejabat mereka. Maksimum yang kita boleh lakukan. Kita teliti. Saya pergi Putrajaya, jumpa pekerja-pekerja, tinggal di mana? Putrajaya. Apa masalah? Cukai tinggi, cukai pintu. Putrajaya cukai pintu terlalu tinggi. Jadi untuk orang kaya saya tak kacau, tapi untuk orang berpendapatan rendah saya ambil keputusan segera turunkan cukai pintu 30%. Hari pertama saya jadi menteri, riuh rendah masa kempen cakap pasal judi. Terus saya kira lah pakaian apa, parti apa. Tapi judi dulu meningkat 8 kali cabutan jadi 22. Jadi hari pertama saya tanya pegawai Kementerian, apa masalah nak tambah? Tentunya manfaat ada, siapa luluskan, fulusnya banyak. Jadi dalam masa 1 hari saya turunkan. Sudah tahu sebab apa? Sebab bibit latihan kita tentang nilai dan akhlak dan prinsip, dan tolak habuan yang bukan untuk kita, tolak pendapatan yang haram untuk kita. Betul saya tak ambil gaji. Apa saya miskin? Tak. Kereta ada, masuk keselamatan jaga, makan percuma. Jangan, ya betul, nak dapat 60-70 ribu. Saya rasa insya Allah rezeki masih ada, dan kita susah-susah saya tidak boleh dibanding dengan susah rakyat di bawah. Termasuk ini contoh pun. Saya beritahu Azizah, dia tanya masa hidup dalam penjara memang susah. Itu juga saya minta terima kasih. Masjid ini tidak pernah putus dengan solat hajat. 28, 29, 2000 sama letih imam sembahyang hajat. Itu imam dah silih berganti, yang mati sambung balik, sambung lagi. Tidak pernah putus untuk munajat kepada Allah Ta'ala. Kerana kita ikhtiar yang tentukan oleh Allah Ta'ala. Ada orang kata setengah-setengah kata, dia kata dah give up lah, Anwar itu Perdana Menteri, tepi selama-lamanya. Tapi kita serah kepada Allah Ta'ala. Jadi saya tengok kawan-kawan di contoh pun macam itu juga. Anwar di penjara, sambutan mereka baik. Keluar penjara, sambutan bukan main hangat. Tak jadi di parlimen, tak apa. Jadi ini yang kita nak cari, persahabatan dan persaudaraan ukhuwah yang sebenar. Jadi balik pada pangkal perbincangan saya, susah menteri, susah Perdana Menteri, susah derita saya dalam penjara,
itu susah lagi orang-orang yang betul-betul miskin. Azizah, Ruizah ada memang hidup bukan saja Anwar, tapi derita mereka dihina saban hari, diadkan, tetapi masih ada cukup makanan untuk anak-anak. Pendidikan masih terkawal walaupun hadapi sedikit banyak kesukaran. Tapi kalau orang miskin betul, maka dia pun tak sempurna. Beli susu dan lampin anak-anak pun tidak terkawal. Sebab itu saya kata, selalunya kita banding rakyat yang kita wakili. Saya syukur, alhamdulillah, sekali lagi saya sebut, dibesarkan di kampung ini dan ditanam bibit nilai itu. Walaupun dengan peredaran zaman kadang-kadang kian luntur nilai, tapi saya nak sebut pada anak-anak yang muda, hidup dan balik semangat ini. Kita mungkin pintar teknologi dan artificial intelligence, digitalization dan semua teknologi yang canggih, tetapi jangan kita lupa manusia ini hidup dengan nilai dan akhlak. Sebab itulah saya perkenalkan negara madani. Madani dalam arti kata ekonomi mesti mampan. Kemampanan ekonomi itu, kalau tidak ada ekonomi tak bertumbuh, susah nak cari pekerjaan, pengangguran akan tinggi, anak-anak muda ramai yang menganggur. Jadi pertumbuhan ekonomi perlu. Alhamdulillah dalam masa singkat kehadiran pelabur-pelabur dari Eropah, dari India, dari China, dari Amerika itu sangat baik. Kalau tengok dalam 1 bulan itu kehadiran mereka itu jauh lebih daripada beberapa tahun sebelumnya. Dan ini alhamdulillah kita kena. Tapi kemudian kita tahu ringgit berkuat. Kerana ringgit itu kalau jatuh, import tinggi. Import tinggi, harga barang naik. Termasuk makanan ayam, makanan ternakan yang menyebabkan negara dan rakyat berkembang. Tetapi percaya yang saya sebut madani, selain daripada macam belanjawan 24 hari bulan, saya hubungkan 3, termasuk digitalization, ya, maknanya pertanian modern dan sebagainya. Tapi yang saya dah sebut, semua ini hanya berkesan kalau kita boleh elak kerugian akibat rasuah yang terlalu besar. Ada orang kecam saya tengok dalam sosial media, dia kritik saya. Dia kata hanya melemparkan tuduhan palsu seperti wang jabatan banjir, wang 600 bilion. Dia sudah main dengan angka. Saya jarang nak jawab itu semua, karena kerja siasatan, kerja SPRM. Tapi percayalah saudara, saya dan kedudukan saya sekarang, saya tidak akan keluar kenyataan kalau tidak ada asas. Tak usah cakaplah soal apa pun, parti ke Melayu ke Islam, kita tengok pada amal mereka. Jangan pertahankan sama sekali salah guna kuasa dan rasuah, kerana rasuah telah memudaratkan kehidupan dan kepentingan rakyat keseluruhan. Mana mungkin seorang menteri ada kekayaan berbilion, harta di sini, harta di Australia, harta di London. Ini negeri siapa ini? Kalau saya Azizah sudah ingat, janganlah you cakap dalam negeri, janganlah kasar. Betul betul. Kalau ikut saya, you waktu tu kenal lah. Saya tak ada lapis, agam, tapi itu mana result sekarang. Susah saja lagi, kita jaga sikit. Yang mana mungkin seorang kaya 1 bilion dolar? Dari mana wang itu? Dari rakyat. Saudara buka mata, ketuk pintu hati. Kekuatan ada pada rakyat. Jangan terpukau dengan janji dan dengan slogan, cerca, maki hamun, fitnah. Boleh menang sementara, tapi jangan kalah rakyat seluruhnya. Kena ingat hal yang sebenarnya. Sebab itu saya pada malam ini base saya kan suatu pun. Ini saya nak seru saudara supaya menilai dengan baik. Saya beri contoh 1-2 ini kita akan. Berapa jumlah
uang jabatan banjir 15 bilion ringgit. Berapa diluluskan? 13,8 bilion ringgit. Bilion, tidak bilion. Bukan 13 ringgit, bukan 130 ringgit, bukan 13 ribu ringgit, bukan 130 ribu ringgit, bukan 13 juta ringgit, bukan 130 juta ringgit. 13 bilion yang diluluskan. Nasib baik Kementerian Keuangan tak sempat laksanakan. Saya tahulah, stop, kaji balik. Dalam tempoh 2 minggu kaji boleh selamatkan 1,8 bilion ringgit. Itu jabatan banjir. Wang masa PKP darurat semua. Bila darurat, tak payah tender. Bagi kat kawan, bagi kat anak aku, bagi kat anak tua aku, bagi kat orang itu. Iya. Baik. Lepas tu, kos meningkat. Kemudian syarikat-syarikat yang dapat pindah 1 juta berapa kita. Sudah ya, tak boleh. Tak boleh buat kerja macam ini sebab wang itu amanah untuk rakyat. Tunggulah pada ketikanya pegawai ini tentu akan terdedah. Saya pilih pegawai ini sebab kadang-kadang saya lihat dari file Menteri Keuangan. Saya Menteri Keuangan, jadi saya lihat file. Saya tengok dia. Takkanlah tiap kontrak kamu ambil. Patutlah banyak wang bercurah-curah ke sana sini. Baik, tapi siasat kerja siapa? Bukan kerja saya. Saya tengok file siasat kerja SPRM atau penguasaan polis commercial crime dan lembaga hasil yang begitu kerja mereka. Dakwah, ada orang tanya, aduh, kalau betul salah, pasal tak dakwah. Dakwah bukan kerja saya. Jangan cabar saya suruh dakwah. Dakwah itu kerja peguam negara. Saya percaya kepada prinsip negara hukum. Jadi itu proses mesti berjalan. Mengapa saya pilih untuk cerita di Contoh Kun malam ini? Karena saya nak beritahu sekurang-kurangnya ada anak Contoh Kun yang bawa sentimen dan perasaan aspirasi perjuangan rakyat. Saya tak mahu keluarga besar saya di Contoh Kun yang bangga anak kampung kami jadi dalam cerita. Untuk orang saya lebih tahu pilihan saya. Saya tidak mahu itu. Saya mahu anak-anak Contoh Kun kata, ini seorang insan namanya Anwar. Dia tolak rasuah. Dia nak bersihkan negara ini daripada penipuan. Dia nak gunakan kuasa dia untuk membela nasib rakyat terbanyak negara ini. Kuala Lumpur, saya kata. Kuala Lumpur terkenal dengan apa? Kota Baru, Putrajaya. Bangunan Twin Tower, menara, projek mega. Saya kata, sebagai ketua, saya tak nak megah dengan bangunan baru. Saya nak pastikan perumahan rakyat, orang miskin dibangunkan semula. Saya nak pastikan gerai kelihat insyaAllah dalam 1 tahun, 2 tahun pergi ke Kuala Lumpur ada untuk peniaga-peniaga dan penjaga kecil ini merata tusuk, dia bangunkan yang cantik, bersih supaya peniaga-peniaga itu boleh berniaga dengan betul. Dia orang tanya, apa dia keistimewaan di Penan Anwar? Dia tumpu rakyat yang terbiar, tersisih selama puluhan tahun. Rumah kos rendah itu sangat daif. Yang duduk di setinggan sangat ramai. Yang meniaga di warung dengan bumbung yang bocor terlalu banyak. Dan itulah juga seruan saya kepada semua kedai-kedai negeri untuk bantu. Dan sekarang ini dengan KPKT, dengan Pobeng sekarang dari Menteri, saya bagi pertanyaan yang sama. Walaupun ada tugas-tugas sama. Jadi kalau orang tanya,
Anak Tuanku ni apa? Sebenarnya dia seorang yang cuba untuk hentikan rompakan dalam negara, bawa balik semangat perpaduan di kalangan semua rakyat, semua kaum, dan jaga dan bela nasib rakyat terbawah. Dan dalam hal kerja ini semua dia pertahankan soal nilai dan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.